Salam sejahtera dan salam sorakku sayang, bersama saya Grace Chun Lee. Tumpuan berita, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 200 juta ringgit bagi pelaksanaan program penyeragaman harga PPH di 6 negeri pada tahun ini. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan menyedari perbezaan harga barangan yang ketara antara bandar dan pedalaman terutama di Sarawak. Oleh itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP katanya telah melaksanakan program PPH demi memastikan penduduk luar bandar, terutama pedalaman, menikmati harga barangan keperluan pada kadar sama. Ini bagi membolehkan penduduk di kawasan pendalaman atau luar bandar menikmati 7 harga barangan keperluan asas pada harga yang sama di bandar-bandar. Barangan tersebut ialah gula putih, tepung gandum, minyak masak sawit, beras putih, gas petroleum cecair ataupun LPG, petrol RON 95 dan diesel. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Penutupan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM peringkat negeri Sarawak di Dataran Perayaan Petrajaya, Kuching pada Ahad. Jelasnya daripada 200 juta ringgit, sebanyak 125 juta ringgit ataupun lebih 62% adalah khusus bagi melaksanakan program ini di Bumi Kenyalang yang memberi manfaat kepada 500,000 penduduk di negeri Sarawak melibatkan 112 zon merangkumi 538 kawasan pengedaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri menambah, kerajaan akan terus mengutamakan pembangunan di negeri Sarawak. Pembangunan negeri Sarawak sentiasa diutamakan dan ini terbukti dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak 4.55 bilion ringgit yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Rolling Plan kedua tahun 2022 RMK12. Tambahnya, pelbagai projek pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan untuk menjamin keselesaan dan kemudahan rakyat negeri ini. Antara peruntukan sebanyak 5.77 bilion ringgit bagi membangun dan menaik taraf sekolah serta institusi pendidikan di Sarawak serta 6 projek pembinaan hospital dan klinik, jumlah keseluruhan 695.5 juta ringgit. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia kepada 9 anak-anak keluarga Malaysia yang kehilangan kasih sayang ibu bapa pada usia yang muda. Selain itu, turut disampaikan penyampaian surat setuju terima SST kepada 2 kontraktor yang telah dilantik iaitu Indra Petra Sdn Bhd dan Izra Enterprise Sdn Bhd bagi pembinaan bangunan tambahan 6 bilik darjah, program pendidikan khas integrasi PPKI dan bengkel kemahiran serta lain-lain kemudahan di SMK Berdekawah dan pembinaan gantian 12 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di SMK Lundu. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sugahembas, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki, Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan dan Negeri, Timbalan-Timbalan Menteri dan Div-Div kenamaan yang lain. Terdahulu, Premier Sarawak dalam ucapannya berkata penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor telah memainkan peranan penting dalam mengukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai anutan di Sarawak. Katanya perpaduan kukuh masyarakat Islam dan bukan Islam di Sarawak telah melahirkan komuniti yang mesra antara satu sama lain sekaligus menghindarkan prasangka yang boleh mendatangkan perpecahan. Sebagai salah satu tindakan yang konkret dan nyata dalam menterjemahkan makna kebersamaan dan keterangkuman, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan bantuan kepada penganut-penganut agama bukan Islam melalui UNIFOR atau Unit for Other Religions atas dasar agama-agama bukan Islam juga memerlukan pembelaan dan kepedulian kerajaan. Sejak mula diperkenalkan pada 2017, UNIFOR telah menyediakan peruntukan sebanyak 215 juta ringgit untuk membina atau membaiki rumah-rumah ibadah bagi agama-agama bukan Islam, 30 juta untuk sekolah mubalir dan 10 juta untuk tujuan pentadbiran.
Dalam hal itu, beliau berkata konsep keluarga Malaysia yang dibenarkan oleh Perdana Menteri adalah satu inisiatif dalam membawa keterangkuman serta jalinan kemesraan dan suasana muhibah sebagai tonggak untuk membangunkan negara. Seperti kita sedia maklum, sejurus selepas yang amat berhormat, Perdana Menteri memulakan tugas sebagai Perdana Menteri. Beliau telah memperkenalkan konsep keluarga Malaysia sebagai falsafah pentadbiran beliau. Saya menganggap inisiatif ini mencerminkan hasrat ikhlas yang amat berhormat Perdana Menteri untuk melihat semua rakyat Malaysia terus bersatu demi kepentingan negara yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kepentingan mana-mana kumpulan. Selain itu, jelasnya strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 telah banyak membawa Sarawak mengorak langkah ke arah ekonomi yang dicorakkan oleh kemajuan teknologi, kelestarian sumber dan usaha dunia untuk menangani perubahan iklim. Melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 atau PCDS 2030, Sarawak telah mengorak langkah ke arah ekonomi yang dicorakkan oleh kemajuan teknologi, kelestarian sumber dan usaha dunia untuk menangani perubahan iklim atau climate change. Sarawak amat menghargai sedikit kebebasan untuk membuat keputusan sendiri demi kemajuan negeri ini supaya suatu hari nanti mampu setanding dengan kawasan-kawasan lain yang sudah maju di negara ini. Saya yakin kalau Sarawak maju, Malaysia juga maju. Laporan seterusnya, sokongan yang berterusan daripada pasangan, keluarga, majikan, rakan sekerja dan komuniti adalah penting dan akan memberi impak yang lebih besar dalam memudayakan amalan penyusuan susu ibu. Dalam hal ini, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, menyeru setiap individu dalam masyarakat agar memainkan peranan masing-masing dalam memudayakan amalan tersebut. Sokongan yang berterusan dari pasangan, daripada keluarga, daripada majikan, rakan sekerja dan komuniti sangat penting dan akan insya-Allah akan memberi impak yang sangat besar dalam membudayakan amalan penyusuan susu ibu ini. Sehubungan dengan itu, setiap individu dalam masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran konvensyen Kumpulan Sokongan Penyusuan Susu Ibu dan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2022 di Sibu pada Sabtu. Katanya sambutan itu bertujuan memberikan penekanan kepada usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu berkaitan penyusuan susu ibu. Dalam majlis sama, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak telah menyumbangkan geran NGO wanita berjumlah RM6,000 kepada Sarawak Midwife Association Sibu Branch yang telah disampaikan oleh Datuk Sri Fatimah. Manakala di Kanowit, beberapa pelan pembangunan untuk Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah meliputi penyediaan infrastruktur pendidikan, ekonomi dan belia sedang dalam perancangan wakil rakyatnya, Anyi Jana. Menurut Anyi, antara yang dirancang setakat ini ialah pembinaan stadium mini di skim penempatan semula Raskom Nanganungun, membangunkan semula projek kolam ikan dan tapak perkuburan bagi penempatan skim penempatan semula SPS Nanganungun. Katanya pembinaan stadium mini itu bertujuan memudahkan para belia dan masyarakat setempat bersukan dan meningkatkan tahap kesihatan komuniti setempat. Tambahnya, projek membangunkan semula kolam ikan yang sedia ada di Nanganungun yang telah ditubuhkan sebelum ini tetapi kini telah tergendala. Berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat MPBR di Rumah Premingat Nanganungun Kanowit pada Sabtu, Anyi menjelaskan rancangan pembangunan semula ini adalah bagi meningkatkan sosioekonomi masyarakat di Nanganungun. Bagi tapak perkuburan di kawasan itu, beliau berharap Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Raskom Nanganungun mengadakan mesyuarat bagi membincangkan mengenai perkara tersebut.
Paparan selanjutnya di Sebuyau, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Sungai Merah di Sebuyau menerima geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM40,000 untuk pembinaan sebuah jeti di kampung tersebut. Pembinaan jeti sepanjang 100 meter itu bertujuan memudahkan perjalanan para penduduk menuju pangkalan sungai ke Pekan Sebuyau. Geran tersebut telah disampaikan kepada Ketua Kaum Kampung Sungai Merah merangkap pengerusi JKKK kampung tersebut, Henry Aboy, dalam satu majlis ringkas di Kampung Sungai Merah pada Jumaat. Sehubungan itu, pihak yang mendapat geran itu diseru agar menggunakannya dengan sebaik mungkin dalam memberikan manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Dalam perkuangan lain, penduduk Kampung Sungai Merah seperti masyarakat lain di kawasan sekitar bakal mendapatkan manfaat daripada pembangunan projek jalan utama kedua STR sepanjang 28.5 km menghubungkan Sebuyau ke Lingga yang sedang rancak dilaksanakan dan dijangka siap pada 2025. Di Serikei pula, dalam memupuk semangat jiwa penyelamat di kalangan kanak-kanak, Jabatan Bomba dan Penyelamat Bahagian Serikei telah menganjurkan program lawatan Pusat Asuhan Tunas Islam PASTI, Imtiaz Serikei dan program perasmian Bomba Idolaku. Program diadakan pada Sabtu bertempat di Balai Bomba Serikei itu turut dihadiri Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Serikei, Mahmudin Narudin. Menurut Mahmudin, pelbagai aktiviti telah mereka sediakan sebagai pengisian komuniti bersama dengan Bomba Serikei yang memfokuskan pengetahuan dan senario operasi penyelamatan kebakaran. Ujar beliau, dengan adanya pengetahuan ini, mereka boleh mempraktikkan sekiranya berlaku kebakaran dan kanak-kanak ini turut boleh berkongsi apa yang mereka pelajari bersama ibu bapa dan ahli keluarga mereka. Tegasnya, kanak-kanak mudah panik dan cenderung bersembunyi di tempat yang logik akal mereka selamat apabila berlaku kebakaran seperti di kebawah faktel, bilik tidur atau bilik air menyebabkan terperangkap. Beliau dalam hal itu mengucapkan terima kasih kepada cikgu dan ibu bapa yang sudi berkooperasi bersama dengan Bomba dalam program tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.